Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Okey, cuaca mungkin di sana mungkin di tempat anda agak panas, tapi di Kemaman pada hari ini agak mendung sedikitlah. Alhamdulillah Allah Taala bagi peluang macam ni cerita dia. Okey, macam mana di Kuala Lumpur? Oh, hari ni pagi ni di Kuala Lumpur nampak gaya panas, panas yang amat terik. Biasa trend sekarang di Kuala Lumpur ni pagi panas sampai tengah hari pukul 3 lebih ke atas dia mula gelap dan petang mula hujan. Alhamdulillah, at least ada hujan. Hujan Tapi yang di sini yes. pagi redup. Belah petang dia terik cerita dia. Tapi tak ada hujan cerita dia. Tak Okey, ada hujan. jadi kita tak payah nak berseletih panjang, kita terus kepada tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni tak macam semalam. Tak macam semalam, tajuk kita adalah tajuk muda selamanya. Hari ni kita cerita tentang tajuk yang berkaitan dengan sukan sikit. Walaupun saya bukan ahli sukan, cerita dia. Memang tak berapa terlibat dengan sukan, tapi kita cerita sedikit tentang sukan, iaitu sukan Commonwealth. Adakah patut Malaysia menjadi tuan rumah, cerita dia. Kan? Kita last kali pada kita Malaysia ni menganjurkan sukan Commonwealth adalah pada tahun 1998, di mana penggunaan kompleks sukan Bukit Jalil itu digunakan secara meluas dengan aktiviti-aktiviti di mananya stesen stesen LRT yang berdekatan tu memang jadi tumpuan lah sebab orang pergi ke sana dan terus kepada Bukit Jalil punya stadium. Masa tu saya ingat lagi stadium Bukit Jalil tu kira baru dan orang jadikan stadium Bukit Jalil tu sebagai tempat orang kata macam pelancongan, orang datang. Saya sendiri pun first time pergi sana tengok, wah gempak pergi masa tu. Ada tahun 1998 dengan kita punya motif kita pada masa itu, kalau tak silap saya lah, dia sama program dengan yang Penyu Patah masa tu. Lebih kurang. So logo dia lebih kurang macam itulah. Kita bawa. Yalah. Masa tu Kali tahun melawat Malaysia 1998 tu rasanya lah lebih kurang macam itulah. Tak ingat. Tapi dia memang tak ingat itu. Tapi yang ingatnya saya pergi ke sana dengan tunang saya pergi tengok banyaklah benda-benda tu. Jadi something yang menarik lah dekat masa tu, Sukom tu, sebab masa tu juga filem Entrapment di mana siapa ni yang pelakon James Bond tu dengan Catherine Zeta-Jones berlakon di stesen LRT yang berdekatan dengan KLCC masa tu. Jadi kuat Sean Connery dengan Catherine Zeta-Jones. Yes, filem Entrapment. Jadi Yes. kami masa tu, saya dengan tunang saya masa tu, kami menjejaki semua apa yang dalam filem tu. Kami pergi satu tempat seperti mana yang dalam filem tu lah. That's why kami tengok kat stesen ni apa yang berlaku. Okay, pada dalam filem tu kita remind balik cerita dia. Sesuatu sebenarnya itu yang satu yang bukan nak kena menggantikan sukan. Kita nak menenangkan bahawa saya satu daripada yang tu yang memang suka buat benda macam tu. Kalau tengok satu filem, so study filem tu. Kalau boleh pergi tempat tu tengok betul-betul seperti mana apa yang ada dalam filem tu lah. Itu cerita lah. Itu cerita intro saja. Okey. Sukan Commonwealth. Apa pandangan Cik Wan tentang sukan Commonwealth? Adakah patut Malaysia mengendalikan jadi tuan rumah, mengendalikan tuan rumah sukan Commonwealth ni atau tidak? Okey. So saya nak sentuh beberapa perkara jugalah ni, ada yang saya baca daripada surat khabar, Sinar Harian dan juga daripada kita tengok New Straits Times lah. Okey. So macam yang kita katakan tadi, so Malaysia pernah menjadi pernah menjadi tuan rumah untuk Commonwealth 1998 kan, waktu tu Tun Mahathir kan. Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, so Tun memang dia suka bawa benda-benda besar dia masuk ke negara kita. And then waktu tu kita tahu tahun 1998 ni kos pun tak berapa tinggi. Okey. Dan kita tahu bahawa ni Malaysia ditawarkan untuk menjadi tuan rumah sukan Commonwealth 2026. Okey. Selepas Australia menarik diri daripada menjadi tuan rumah. Alasannya adalah peningkatan kos lah. Kan? So dikatakan kosnya sangat tinggi lah untuk mengadakan event ni. Katanya jangkaan awal mereka adalah kos yang diperlukan adalah sebanyak Australia 20.6 bilion, lebih kurang 80.9 bilion ringgit. Nah, meningkat kepada 7 bilion US dollar. Australian dollar, iaitu lebih kurang 21.78 bilion ringgit. So dia nampak peningkatan tu sangat tinggi lah, daripada 2.6 bilion
kepada 7.7 billion Australian dollar. Kan? So peningkatan yang sangat-sangat drastik lah. Hampir kenaikan hampir kepada 5 juta kepada 5 bilion. Kan? So sangat-sangat tinggi. So itu antara sebab kenapa Australia menarik diri menjadi tuan rumah. Okey. So lepas tu kalau kita tengok, kita tengok balik masa Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth pada 1998 tu, Sukan Commonwealth ni kita dapat nombor 4 tau. Kita dapat nombor 4. So waktu tu sukan kita memang cukup kuat. Sampai daripada semua negara-negara Commonwealth kita boleh dapat nombor 4. Kira top 5 tu kira power dah tu. Kan? Betul. Dan yang jadi juara waktu tu adalah Australia lah. Berapa Kan? belanja masa tu? Tak ingat lah pula. Tak ada pula fakta jumpa masa kos waktu tu lah. Nak kena cari balik benda tu. Alright. So masa tu kita dapat 10 pingat emas, 14 perak dan 12 gangsa. Wow. Kan 10 pingat emas tu. So tinggi lah bagi Sukan Commonwealth. Kan banyak negara kan. Okay. Australia waktu tu dapat 80 emas, 61 perak, 57 gangsa. Okay. So memang orang kata selayak ni lah juga Australia tu menjadi tuan rumah kan. Sebab dia orang pun sebelum ni pernah menjadi tuan rumah. Jadi isu sekarang ni, kalau Australia kata GDP dia tu lebih tinggi daripada Malaysia lah. Kan kita tahu kan. Dia punya ekonomi dia lebih baik daripada Malaysia dan ditawarkan pada Malaysia dalam keadaan sekarang. Kita tahu ekonomi sekarang ni agak teruk kan. Jadi patutkah sebenarnya kita menjadi tuan rumah? So itu isu yang dibangkitkan sekarang lah. Rata-rata orang membangkitkan kenapa dan patutkah kita menjadi tuan rumah kepada ni. Memang betul CGF ada menawarkan, dia kata dia orang akan bagi bantuan sebanyak 100 juta dolar sebagai tambahan lah. Nanti maknanya dia akan bagi duit juga pada kita, tapi cuma 100 juta dolar, so lebih kurang 600 juta ringgit, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lah, plus minus lah. Lebih kurang lah. So kita tengok sekarang ni yalah, isu dia juga kita sekarang ni venue kita pun dah lama kan. So venue kita ialah Sukan Commonwealth, kita buat Bukit Jalil tu tahun 1998 kan. So sekarang ni dah 20 tahun dah kan. So kita pun tak ada venue-venue sukan terbaru yang kita bawa naik taraf ke ataupun kita bawa bina, kecuali yang bertaraf antarabangsa. Kecuali mungkin yang bertaraf antarabangsa sekarang stadium JDT di Johor lah kot kan, yang kata dah level-level international kan. So tapi kita adalah venue-venue sukan yang kecil-kecil ni, yang contoh macam sebelah kediaman aku ni ada satu kompleks sukan baru naik kan, cantik juga, menarik juga, tapi bersaiz kecil lah. Sebab kita tahu Commonwealth ni sukan dia ramai kan. So ada 70 buah negara tak silap aku kan. So ramai 70 buah negara yang akan datang. So kalau setiap negara datang hantar atlet 100 orang, dah berapa ribu kan. 70 kali 100 orang dah 7,000 orang. Itu baru atlet, belum lagi pelancong-pelancong daripada negara-negara tersebut yang akan datang ke Malaysia semua benda kan. So betul. Dan ada juga isu sikit Khairil Jamaluddin KJ tidak bersetuju dengan perkara ni. Itu nanti kita akan bincangkan kenapa dia tidak bersetuju lah. Okey. So sebenarnya sementara ni itu sementara kau tengah bercakap ni, aku tengah mencari kos-kos yang apa ni kan, merata-rata aku cari kan. Masalahnya tidak ada terbitan. Ada terbitan tapi mungkin terlalu nak kena cemak betul-betul, sebab dalam Hansard Parlimen pun ada benda ni cerita dia, tapi tengah mencari ni, tengah baca Hansard Parlimen ni cerita dia berkenaan dengan berapa perbelanjaan yang digunakan. Tak ada rekod Bukan tak ada rekod tau, tak macam mana nak cakap tak ada public record lah kot. Betul cerita dia kan. Bukan maksud dia macam mana tak ada benda yang boleh di Google untuk dicari kan sebenarnya. Buat masa ni lah, mungkin kalau saya jumpa nanti kita akan publishkan balik tambahan. Kita akan masukkan dalam komen kita, description kita nanti. Dalam komen dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan benda ni lah, itu yang jadi isu. Okey, tentang macam ni lah. Okey, kita sebenarnya Malaysia ni perlukan promosi. Kita ada beberapa benda yang menyebabkan orang kata
pelaburan jadi nampak macam suam-suam kuku sebenarnya di Malaysia. Okay? Jadi kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan promote negara kita. Kan? Kita tak naklah mempromotkan negara kita atas dasar-dasar macam benda-benda negatif macam 1MDB lah, SRC International dan sebagainya. Jadi kita mau nampakkan imej positif negara kita dari segi penganjuran benda-benda bertaraf antarabangsa ni. Macam kita adalah menjadi 5 contoh dia 5 lah Langkawi International itu. Kita jadi penganjur yang tetap. Lepas tu kita ada letua di Langkawi. Penganjuran yang kuat tetap jugalah bertaraf antarabangsa. Yang ini dah nampak kekal stabil. Gitu ya. Tapi kita tidak ada banyak lagi yang elemen-elemen yang untuk menarik orang kenal negara kita kan selain daripada dulu. Dulu kita ada Kepang SIC yang menganjurkan Formula 1. Sekarang ni dah tidak ada menganjurkan, tak terlibat dengan program Formula 1. Jadi nama Malaysia itu akan tenggelam. Pun dikatakan dia berhentikan atas dasar kos juga kan? Ya betul. Bukan dia sebenarnya bukan sangat kepada kos itu dia. Tapi lebih kepada beberapa impak-impak politik jugalah aku nampak cerita dia. Kan yang kait dengan ini kan. Bukan kerana 100% bukanlah kerana 100% kerana kos cerita dia. Okeylah. Kalau ada orang kata okey, kita anjurkan kos, kita belanjakan kos yang quite besar lah. Katalah kita assume lah. Ini kita cerita assume. Kita assume 5 bilion kita habiskan. 5 bilion ringgit Malaysia contohnya kita habiskan untuk menganjurkan Sukan Commonwealth. Katalah. Tapi bayangkan berapa banyak pelaburan yang masuk untuk tu. Kita boleh dengan hak penyiaran kita boleh dapat duit. Itu dia. Okey. Commonwealth ni ada, kalau tak silap macam yang kau cakap tadi, ialah kita ada katalah 70 negara kan. Setiap satu negara sekurang-kurangnya ada satu stesen yang akan subscribe kita punya dia punya airway signal tu, data tu cerita dia, data penganjuran tu. Jadi kita boleh charge kos data penganjuran, siaran penganjuran tu cerita. Jadi benda-benda tu boleh dapat. Itu belum masuk lagi yang dia orang datang berbelanja di Malaysia cerita dia. Setiap pasukan-pasukan daripada mana-mana negara tu dia orang akan menyewa kemudahan-kemudahan. Dia orang akan menyewa hall, dia orang akan menyewa hotel, penginapan, makanan, everything. Dan dia orang akan belanjakan banyak. Setiap negara yang pergi ke sukan, mana-mana sukan bertaraf antarabangsa ni, dia akan melabur banyak sebenarnya. Kan? Sebab setiap kontingen tu sendiri, dia orang ada peruntukan dia untuk dibelanjakan. Kan? Bukan setakat dengan atlet, juga pegawai-pegawai sukan dan pegawai-pegawai yang mengiring atlet tu sendiri. Dia. Kalau macam atlet yang berkaitan dengan dia orang tu, biasanya dia memang ada perkampungan sukan dia orang lah, memang dia akan duduk di situ dan segala kos memang makan minum semua, penginapan semua memang ditanggung oleh pihak penganjur lah kan. Tak bukan not 100% not 100% ditanggung oleh pihak penganjur gitu dia. Penginapan dengan makanan ialah daripada diri dia orang sendiri. Semua negara-negara yang pergi tu dia orang kena keluarkan kos dia orang. Betul tak? Mungkin ada beberapa venue yang dibagi subsidi oleh pihak penganjur lah cerita dia kan. Tapi memang dari sini dari dulu lagi mana-mana sukan, tak kisahlah kita nak pergi contohlah, kita ambil lah sukan paling simple sekali lah, sukan sepak takraw pun kita nak hantar pasukan kita keluar negara pun, kos hotel, kos penginapan, everything kita kena bayar sendiri tau. Sebab kita nak masuk. Dia tak ada, penganjur sediakan beberapa facilities saja, tapi bukanlah makan, minum semua tu, everything penganjur kena tanggung. Kata dia. Jadi di situ ya secara otomatik dia akan memberikan satu nilai tambah macam penyiapan servis, catering, everything kepada ekonomi dalam negara. Kalau kita menganjurkan satu sukan bertaraf antarabangsa ni, bayangkan kita assume lah paling buruk satu kontingen dalam 100 orang kita dia. Berapa banyak dia mengakses ke sini, dia orang buat duit, dia orang berbelanja, dia orang shopping. Dia orang pergi hiburan dan sebagainya. Di Malaysia ada berapa banyak keuntungan yang kita dapat balik dari segi tukai, jualan dan sebagainya. Kan? Betul tak? Itu satu. Setiap atlet ni confirm dia orang akan shopping cerita dia. Kena ingat cerita dia. Bukan saja atlet, pegawai sukan dia orang lah semuanya. Jadi kalau kita tengok dari segi itulah cerita dia. Jadi itu baru satu contoh lah di mana aku nampak bahawa penganjuran Sukan Commonwealth ni sebenarnya
dia jadi serampang 3-4 mata je dia. Bukan setakat dari segi menaikkan imej negara kita. Kalau kita buat bagus, lebih bagus daripada negara lain, kita menganjur dengan lebih bagus dan tanpa masalah. Jadi tak ada isu apa-apa. Orang akan ingat dan orang akan kata negara Malaysia is A dalam bidang ni cerita dia. Kan? Orang satu dunia kita boleh promote. Bayangkan ni cerita dia. Kita kan ke kamera kita apa ni wartawan-wartawan asing ni semua dia akan ambil gambar sebagainya kan. Bayangkan dekat venue-venue tu akan ada banyak iklan-iklan syarikat-syarikat besar kita dan confirm syarikat-syarikat besar seperti Samsung, Apple contoh dia, Microsoft ke apa ke, dia orang akan sanggup nak menyewa papan iklan untuk supaya dia punya terpapar di dalam media gitu dia. Kau bayangkan berapa banyak kos yang dia orang sanggup bayar jadi penaja-penaja ni cerita dia. Sebenarnya kerajaan tak keluarkan 100% duit sebenarnya untuk projek macam ni. Cerita dia. Kan? Kerajaan cuma keluarkan sebahagian. Yang lebihnya datang daripada penaja-penaja. Kita ada biasanya program-program ni kita ada penaja bertaraf premium cerita dia. Bertaraf gold, platinum, bertaraf silver contoh dia. Dia ada banyak level of penaja lah cerita dia. Kan? Jadi sets yang sebenarnya memberi impak yang bagus lah daripada segi anjuran cerita dia. Tapi itulah aku touch sikit sorry cut sikit. Kira macam kau sebut tadi, aku nak sebut beberapa recap yang kau sebut tadi. Macam 5. Contoh penganjuran 5 kita tahu every 2 years. Kita jemput negara-negara dan industri pertahanan daripada seluruh dunia. Kadang-kadang dijemput tu datang. So kita tahu memang itu akan mendatangkan keuntungan daripada kontrak-kontrak tanda tangan kontrak-kontrak pertahanan yang akan berlaku. Kan? Itu kita tahu memang orang kata kau datang bukan setakat buat pameran, tapi kau tahu memang kau bawa masuk duit. Kan benda tu sebab ada kontrak pertahanan. Kan kontrak pertahanan untuk Bang, sewa bus pun dia kena bayar mahal tu. Sewa bus. Memang of course lah, tapi nak dibandingkan dengan kontrak yang didapat daripada pertahanan tu itu satu yang besar lah. Kan? Yang keduanya dari segi letua di Langkawi. So kita tahu benda tu scattered di seluruh Malaysia kan, perjalanan dia semua dia banyak bergerak. Mungkin kos dia tak berapa tinggi lah kot kan. So aku nak sentuh dari segi reaksi daripada bekas Menteri Belia dan Sukan kita KJ tentang cadangan untuk Malaysia Jadinlah. So dia kata sukan Commonwealth bukanlah acara sukan yang penting dan utama. Jika dibandingkan dengan tamasya sukan lain, ia jauh lebih ketinggalan berbanding sukan Olimpik ataupun sukan Asia dari segi penyertaan, pendedahan dan pulangan. Oleh itu potensi untuk memperolehi keuntungan daripadanya dan mendapat manfaat sampingan bagi negara penganjur akan menjadi minimum. Itu komen KJ lah. Kan? So apa komen kau? Dia itu mungkin pandangan dia sebagai menteri lah. Mungkin dia ada akses tentang beberapa data lah. Kita faham. Kalau kita tengok sukan Commonwealth ni, kebanyakan negara-negara Commonwealth ni dia sini terbahagi kepada 3 kumpulan. Dia terbagi pada 3 kumpulan. Satu ialah kumpulan grade A punya negara-negara grade A. Contoh dia negara-negara macam negara maju macam negara Australia, New Zealand. Itu negara maju cerita dia. Kemudian negara-negara yang separuh maju cerita dia. Kan iaitu macam Malaysia dan sebagainya lah yang tu dan yang paling banyak dalam world country je lah. Dan paling banyak sekali dalam senarai sukan Commonwealth ni cerita dia negara-negara yang terlibat dengan sukan Commonwealth paling banyak sekali adalah negara-negara mundur. Betul, setuju. Contohnya macam dekat kebanyakan dekat Afrika dan sebagainya. Kita setuju. Tapi kita jangan lupa bahawa benda ni membuatkan kita punya impak dari segi bisnes. Ni cerita dia satu segi. Bayangkan kalau orang tak pernah kenal nama Malaysia di negara-negara ni, macam manakah kita punya businessman kita, pelabur-pelabur kita nak beroperasi di negara-negara lain ni cerita dia. Contohnya kita ambil Afrika lah cerita dia. Afrika ni sebenarnya pada aku lah satu lubuk ekonomi yang besar. Tapi tak dapat ni. Dia masalah dekat Afrika ni sebenarnya sebab aku pernah berkhidmat di sana gitu dia. Afrika ni masalah dia ialah dia selalu berlaku dia ada
chaos lah dalam negara dia. Sebab ada chaos perang dia. saudara dan sebagainya. Okey, masing-masing nak kuasa. Tapi kena ingat, negara dia kalau kita gunakan betul-betul akses kepada segala-gala sumber galian dan juga yang ada dari segi buruh dan sebagainya, negara dia paling kaya dalam dunia ni. Betul. REE paling banyak sekali dalam dunia, REE paling banyak sekali dalam dunia terletak dalam negara dia orang. Itu dia. Contoh macam cobalt, germanium, yttrium dan sebagainya. Lambat-lambat dekat sana, uranium. Belian diamond banyak kat sana kan. Belian satu hal lah, belian satu hal. Bagi belian ada limit penggunaan. Belian ini kecantikan saja, tapi maksud aku REE ni banyak kegunaan dia. Antara harga berlian dengan harga REE ni jauh berganda gitu dia. Sebab berlian cuma untuk perhiasan, tapi REE ni untuk kehidupan, untuk bateri, untuk kenderaan elektrik, everything sekali-galanya, magnet sebagainya. Nak buat magnet pun neodymium pun REE juga. Jadi cerita dia, aku nampak jadi bila dari segi bila kita dapat memperkenalkan, jadi orang-orang Malaysia ni mudah nak akses ke sana. Bila sebut Malaysia ni orang akan sebut, kalau kebanyakan dekat sana, dekat Afrika kebanyakannya negara ni menyebut dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Perancis serta bahasa Arab gitu dia. So kalau kena sebutlah Malaysia je dia, ataupun Malaysia sebagainya. Jadi kita senang nak akses, sebab orang percaya negara Malaysia negara bagus. Dia orang ni bukan main jenis tipu-tipu macam negara-negara Eropah ni, jenis nak menjajah dan sebagainya. Jadi kita senang nak akses kemudiannya dari segi bisnes. Memang kita nampak dari satu segi macam aku cakap tadi, dari segi penganjuran tu kita tak untung, kita mungkin tak untung. Kan? Tetapi dari segi yang lain, kita dia. Kau bayangkan Petronas dapat menguasai kawasan-kawasan yang bagus kat sana. Sekarang ni Petronas hanya menumpukan kepada petroleum. Katalah Petronas buat satu anak syarikat daripada dia, dalam dia berkaitan dengan REE dan pergi ke sana, melabur di sana. Jadi orang dengar, Petronas from mana? Malaysia. Dia kata, wah Malaysia ni bagus. Masa kita sukan Commonwealth dulu, memang lah negara dia bagus. Dia orang akan bercerita yang baik tentang kita. Kau faham tak? Malaysia ni, kita sebenarnya, satu nak cerita tentang kau lah. Malaysia ni, nama Malaysia ni cukup harum daripada masa zaman Tun. Yes, pergi mana pun orang akan sebut Malaysia ni sebagai Malaysia Jayid Jidan sebenarnya. Sangat bagus dia kata. Jayid Jidan di situ dia. Sangat bagus. Kita pergi kat Arab, negara Arab, negara Balkan ke mana ke. Memang orang respect gila punya. Kan? Sebab Mahathir tu sendiri. Polisi Mahathir. Bukan nak sokong Mahathir. Bukan nak cerita pasal politik. Tapi kita bawa imej kita yang bagus. Maksud dia, kita mempertahankan, memperjuangkan apartheid. Kita berhentikan apartheid tu sendiri kan. Kita betul-betul cakap kan. Kita tolong, bantu, kita nak pushkan benda tu di Afrika Selatan. Jadi orang Afrika Selatan terhutang budi dengan Malaysia. Mandela pernah terhutang budi dengan Malaysia dan banyak negara lain. Betul. Itu yang aku nampak dari segi ekonomi ke depan. Yalah, itu yang kita nampak waktu itulah ketika Tun menjadi Perdana Menteri kan. Tapi dalam senario politik sekarang, keadaan kita sekarang dengan isu kita pergi keluar sekarang ni, orang sebut kata lain kan. Betul. Sebab Malaysia image Malaysia dah terjejas dengan corruption kan. So itu sebetulnya yang berlaku sekarang. Orang lebih nampak itu. Sebab itulah aku cakap, aku setuju bahawa Sukan Commonwealth ni dibuat supaya ianya dapat membersihkan imej kita. Menaikkan balik taraf kita di negara lain kan. Kita ni dalam senarai PBB kan, PBB satu-satunya negara yang tak pernah miss daripada senarai PBB untuk dihantar sebagai pengaman. Ke mana-mana negara, sebab antara negara yang paling dipercayai, berani, cerita dia. Cakaplah di mana, di Kongo, di Sierra Leone, cerita dia, Ambon, kat mana? Timor Leste, Jammu Kashmir, Malaysia. Memang. Jadi kita sentiasa membawa kita punya nama baik gitu. Jadi kita harap dengan Sukan Commonwealth ni mungkin kita kurang sedikit dari segi itu, dari segi keuntungan daripada betul menganjurkan, tetapi ia dapat membawa imej baik kita tu kekal. Sebab sudah sejak daripada 2017 2018 aku rasa lah, 2017 lah cerita dia. Kan, imej kita orang nampak rasuah. Teruk, korak segala-galanya. Indeks kita jatuh. Orang nampak kita negara yang tak boleh dipercayai. Faham maksud dia? Tak boleh nak buat bisnes kat Malaysia sebab kroni banyak sangat.
Tak kisahlah tukar kerajaan mana pun, kolonisme tu tetap berlaku juga cerita dia. Jadi orang nampak macam tu. So rasa-rasanya lah kan benda tu akan mengubah tanggapan kita ke pada 2026 nanti kalau kerajaan yang ada sekarang masih kekal ataupun apa yang berlaku sekarang masih kekal. Itu yang aku terdetik lah kan. Sorry to say lah, maaf lah kan, mesti kena kecam punya tu statement tu kan. Kita sebabnya kita patut buat. Daripada kita tak buat, orang akan ingat sentiasa kita ni memang teruk cerita dia. Udahlah negara rasuah nak buat sekarang Commonwealth pun tak boleh orang cakap. Sebab banyak sangat rasuah. Orang katalah cerita dia. Jadi kita kena tunjuk bahawa kita mampu. Kita mampu menganjurkan sesuatu berskala antarabangsa. Cerita dia. Berskala dunia cerita dia. Jadi memang aku cakap kau cerita dia macam ni. Dalam zaman sekarang ni lah cerita dia. Penaja cerita dia. Kan? Boleh kata hampir semua penaja yang besar-besar akan menaja. Okey, contoh. Kita ambil cerita simple. Kan? Kita ambil cerita simple. Sukan badminton 100% dah conquer oleh beberapa jenama besar. Betul tak? Betul. Yonex contohnya. Apa ni? Yang daripada China tu Li apa? Li apa? Lupa nama dia. Nama produk dia. Lepas tu. Tungkal tempat takraw. Kita ada berapa banyak penaja-penaja utama. Jadi setiap venue-venue ni dia ada penaja-penaja. Jangan kita tengok daripada penaja keseluruhan je dia. Kan? Kita ambil sesuatu, contohlah cerita dia. Penaja masa, contoh dia. Penaja masa, Timex cerita dia. Confirm akan ambil cerita dia. Kan? Kita mungkin boleh tawarkan kepada Timex, kita boleh tawarkan kepada Rolex ke apa-apa untuk jadi dia punya penaja untuk ISO ke, untuk jadi penaja masa cerita dia. Yang akan papar, orang akan paparkan benda tu kan. Dekat board dan sebagainya. Okay. Jadi, benda-benda macam itu yang kita hendak cerita dia. Kau faham tak maksud dia? Penaja tu akan banyak masuk. Confirm penaja yang, okey, bila kita buat sukan Commonwealth, katalah ni cerita katalah sukan Commonwealth ni kita bekerjasama dengan Samsung contoh dia. Baik, katalah kita jadi buat, kita confirm. Daripada tahun sekarang ni sampai 2026 ni berapa banyak Samsung akan iklankan kita sebagai penaja. Dia akan menaja, sebab dia menaja, jadi dia akan, katalah dia penaja utama sukan Commonwealth dekat Malaysia. Jadi orang akan tahu berapa ramai pengguna Samsung contohnya. Betul tak? Tak, aku lebih kepada situ cerita dia. So aku nak sentuh dari segi masa jugalah sebab ada juga komen daripada KJ sendiri. KJ kata sesebuah tuan rumah memerlukan masa sekurang-kurangnya 4 tahun untuk melakukan persiapan seperti menaik taraf venue, mendapatkan penajaan dan menyediakan infrastruktur, menganjurkan sukan Commonwealth. Itu satu, dia kata dari segi masa lah. Kan sebab masa sekarang ni pendek. Sekarang ni dah 2024, tinggal 2 tahun lagi. Kan? So nak bina stadium baru ataupun nak menaik taraf stadium, naik taraf kemudahan sukan, infrastruktur sukan dan sebagainya itu mengambil masa. Kan? So adakah kita akan sempat untuk melakukannya? Itu satu isu. Yang kedua ada juga isu katanya kita nak downsize kan sukan dalam sukan Commonwealth ni. Sebelum ni ada 15 kan, 15 event, 15 acara yang dipertandingkan. So nak di downsize-kan kepada 10 sahaja. So adakah itu akan memberi kesan-kesan juga kepada kejayaan sukan Commonwealth itu sendiri? Sebab kita nak cut cost kan, so masa pendek kan, nak buat venue-venue baru. Lepas tu kita cut pula sukan daripada 15 kepada 10. So maknanya memanglah daripada situ kita akan nampak kurang yang bilangan peserta. Okay, daripada semua negara daripada 70 tak akan kurang. Okay. Tapi itulah kemeriahan dia akan berkurangan sedikit kan. So mungkin ada acara. Tak juga. Kita macam ni. Okey, kita macam ni. Kalau kita tukar beberapa sukan yang biasanya ada dalam sukan Commonwealth, tapi kali ni kita tidak tiadakan contoh dia. Tapi kita ganti dengan sukan-sukan yang lain yang memerlukan kos yang rendah. Okey. Cerita dia macam ni. Cerita dia. Okey. Sukan bola cerita saya. Itu memang core, tak boleh tolak tepi. Okey. Hoki memang tak boleh. Kriket memang tak boleh cerita dia. Kan? Renang memang tak boleh cerita dia. Sebab itu viewer dia tinggi. Kita panggil viewer dia tinggi. Sukan. Kita mungkin boleh sebab ni cerita dia. Kita mungkin boleh tiadakan sukan tempat takraw contoh dia. Contoh cerita dia. Tapi badminton kita kos venue dia rendah cerita dia, tapi dia punya viewer tinggi cerita dia. Betul tak cerita dia?
Tapi kita gantikan dengan sukan-sukan lain. Contohnya sukan-sukan yang apa kata, macam contoh sukan-sukan yang aku nampak ada potensi untuk kita naikkan, contoh macam sukan menembak contoh dia. Kan? Sebab sukan menembak ni kos dia tak tinggi juga cerita dia. Sebab venue-venue kita ni tak perlu nak upgrade sangat sebab kita punya lapang sasar ada banyak yang bagus cerita dia. Okey. Dia macam ni. Dia yang jadi isu dia ialah jenis tempat di mana kalau tempat tu macam kita pakai macam stadium Bukit Jalil, itu ramai contoh dia kan. Tapi kita tak ada masalah. Setakat untuk lari dalam apa ni cerita dia, tak ada masalah. Kita boleh, sebab kita tak guna padang. Bola tu mungkin kita boleh untuk set bola je kita letak dekat padang apa ni, stadium dekat Johor tu. Betul? Jadi kita hantar kat sana. Semua bola dekat sana. Cerita dia. Tapi stadium Merdeka, apa stadium negara tu, stadium Merdeka, cerita dia tak kisahlah. Kita gunakan sebagai untuk venue lari, cerita dia, contoh dia. Kan? Balapan contoh dia. Okey. Lepas tu kita ada, that's why aku cakap, kita boleh buat dengan cara lain. Betul tak? Kita ada banyak stadium yang bagus, contoh dia. Tapi kita asingkan. Untuk sukan ini kita asingkan. Kita tak perlu nak tumpukan semua nak buat dalam KL. Semua nak buat dalam Putrajaya, cerita dia. Kita jangan buat macam itu. Macam Sukom, dalam Sukom dulu kesilapan kita ialah buat semua dalam satu tempat. Itu silap. Yes, betul. Jadi sekarang ni kita asingkan. Sukan layar, sukan perahu layar sebagainya itu kan dalam sukan Commonwealth. Kita buat sukan perahu layar yang itu kita buat dekat Langkawi contoh dia. Atau faham tak? Jadi bersepah satu Malaysia contoh dia. Okey, mungkin kita boleh buat bukan dekat Terengganu untuk certain sukan contoh dia. Equestrian, sebab equestrian punya fasiliti dekat Terengganu terbaik. So dekat Terengganu cerita dia. Nampak tak? So kita tengok kita ada dekat kemudahan apa ni, velodrome untuk basikal. Dekat mana yang terbaik dekat Malaysia ni? So kita sumpu kat situ. Jadi scattered satu Malaysia cerita dia. Kita kena ingat velodrome velodrome rakyat dekat Ipoh tu antara velodrome yang bagus. Cuma perlu ubah suai sikit sajalah. Aku rasa dah boleh upgrade dah, cantik lah cerita dia. Kita handle dekat situ cerita dia. Kan, walaupun venue tu lama tapi kau bayangkan kita asingkan sikit-sikit contoh dia. Jangan buat satu dalam Kuala Lumpur. Bila kita buat dalam satu tempat, yang itu yang kos kita tinggi cerita dia. Sebab banyak fasilitis kita dalam Kuala Lumpur yang dah outdated. Tapi kita kena ingat kita dalam Malaysia ni ada tempat-tempat yang dah di-upgrade fasilitis dia. So kita gunalah fasilitis tu. Jadi bila kita asingkan penganjuran tu di tempat-tempat ni, ekonomi di tempat-tempat tu akan naik cerita dia. Betul. Faham? Kita buat macam itu. Ingat masa sukan Olimpik di antara Korea Selatan kan dengan Jepun ke apa, depa kerjasama cerita dia. Kan? Mana sebagai-sebagai asing kan cerita dia tempat. So memang bagus sebenarnya buat secara macam tu sebab kita pernah buat untuk SUPMA sebelum ni kan, ada event apa sebelum ni yang kita buat, pernah juga buat macam tu kan. Cumanya dari segi logistik lah kemungkinan akan ada isu kat situ kan, sebab kita nak scatterkan mereka ni ke seluruh Malaysia kan, jadi perlibatan negeri logistik. Aku rasa logistik sebab kita negara, kawasan-kawasan yang aku cakap tadi semuanya ada airport yang bagus. Maknanya dia orang straight, contoh datang daripada negara dia. Contohnya lapangan terbang Senai contoh dia. Itu lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Kan? Di Pulau Pinang kita ada lapangan antarabangsa, KLIA tu cerita dia. Langkawi pun antarabangsa. Kau faham tak? Ada Terengganu pun. Ya, jadi kita boleh sebab kita jangan dia orang turun ke KL, lepas tu dia orang pergi asing cerita dia. Kita gunakan teknologi baru, streaming. Maksud dia macam ni. Kalau dulu kita buat pengajuran kita buat upacara pembukaan tu di Kuala Lumpur semuanya dekat situ orang nampak meriah. Kali ni kita ajar dalam dunia ni, bahawa Malaysia ni IT dia bagus, teknologi dia bagus. 5G dia later. Maknanya kita buat venue tu serentak di seluruh kata dekat contoh dekat Johor dan sebagainya. Jadi kita gabungkan dalam multi screen tu. Jadi orang nampak wow, Malaysia ni canggih, guna teknologi yang betul-betul bagus. Orang tak pernah buat dalam dunia ni, orang tak pernah buat di mana penganjuran pada hari pertama tu di pembukaan tu dia merata tempat kita dia buat satu tempat je. Kita ajar dalam dunia ni bahawa we are the best teknologi ni.
Menarik. Awak telco kita tak berani nak handle benda macam tu. Aku jamin boleh buat ni lah cerita dia bang. Cerita dia. Masa ni lah kita nak tunjukkan bahawa Malaysia ni updated cerita dia. Canggih cerita dia. Negara Malaysia ni. Kau bayangkan streaming serentak. Tak pernah dibuat dia orang. Itu yang aku nampak. Betul. Kan? Okey, ada komen daripada rakyat pula lah. Kan, sebagai bila dah keluar dalam surat khabar, kos dia sangat tinggi. So adalah komen-komen daripada rakyat mengatakan, yelah, rakyat sekarang tengah susah. Kan, rakyat sekarang tengah memerlukan bantuan itu, bantuan ini dan macam-macam lagi. Dan segi perniagaan kita pun susah nak dapatkan bantuan perniagaan dan sebagainya susah. Instead of kita laburkan sehingga 21 bilion untuk sukan Commonwealth ni, kan, why not kita gunakan duit itu yang kita nak pakai dalam 2 tahun akan datang ni untuk pembangunan negara. Itu antara yang pernah aku dengar yang dikemukakan lah. Kan? Setuju. Betul. Kita perlukan dana tu. Tapi kalau pelaburan tak masuk, kalau ekonomi kita tak rancak, di mana kita nak dapat dana? Contoh, aku cerita dengan kau. Pelabur masuk, contohnya, tadi, kita memerlukan pekerja tambahan. Betul. Jadi rakyat akan dapat kerja. Kan? Catering, cerita ataupun logistik. Kan? Kalau sekarang ni sendu nak dapat projek, kita dapat projek untuk logistik dia, penghantaran barang dan sebagainya. Kau faham tak? Setiap satu benda tu dia banyak dia banyak sumber-sumber. Jadi adakah kita mahu dapat ikan atau kita dapat joran je tu dia. Kita dapat ikan sekali je bang. Katalah company kecil ABC dapat satu projek handle logistik untuk negara tak kisahlah daripada Europe yang terlibat dengan Commonwealth ni kan, satu negara macam tu dia sebab dia orang tak akan assign kepada pada satu yang besar tau, dia akan assign pada mana-mana company sebab dia orang akan bidding sebenarnya untuk dapatkan projek-projek macam tu kan cerita dia. Jadi cerita dia katalah lepas tu dia bagus, kau agak-agak dia takkan dapat lagi projek daripada negara tu cerita dia untuk yang lain-lain cerita dia, sebab dia dah percaya servis bagus cerita dia. Nampak tak? Aku nampak dari segi tu cerita dia. Betul, kita perlukan dana cerita dia. Tapi dalam keadaan sekarang ni pun kita banyak membazir untuk benda-benda bodoh cerita dia. Baik kita bazirkan pada benda yang betul-betul untung cerita dia. Betul. Ya, jangan fikir untuk masa ni. Tapi untuk 5 tahun, 10 tahun lagi cerita dia. Yang berterusan cerita dia. Macam aku cakap tadi. Kan. Okey. Bila kita menganjurkan sukan Commonwealth ni, dari apa yang aku nampak ialah cerita dia macam ni. Kerjasama antara pihak negara tu yang datang tu dengan pihak yang dekat Malaysia ni. Kan? Dia ada banyak, dia akan terlibat dengan banyaklah kawalan keselamatan ke apa sebagainya. Dia akan jadi satu kerjasama yang kalau betul tu bagus, servis dia bagus, dia orang akan panggil lagi. Okey, semua negara ni boleh kata bukan semualah, hampir majoriti negara ni dia ada dia punya konsulat, duta ke apa pejabat dekat Malaysia cerita dia. Betul. Jadi kita kena tengok dari segi tu dah. Betul, dari segi sukan kita tak boleh. Cerita dia. Kan? Tapi aku nampak kita jangan tengok daripada kelompok-kelompok yang biasa ni cerita dia. Katalah kita jadikan this sukan Commonwealth is the first blockchain based sukan Commonwealth dalam dunia. Sukan yang blockchain based cerita dia. Kau bayangkan di mana kita deal lah dengan mana-mana contohnya Binance ke apa big player ni sebagai penaja paling utama contoh dia. Kita tak menggalakkan 100% kita, tapi kita nak guna teknologi blockchain dari segi tiket dan everything sebagainya. Kita tunjukkan bahawa we are leading dalam dunia ni. Sekarang ni kita ketinggalan daripada negara kecil yang kat selatan tu cerita dia. Kau faham tak? Negara kecil ke selatan tu walaupun tak menganjurkan mana-mana sukan pun tapi orang kenal dia. Ada pernah dengar ke negara selatan tu menganjurkan apa-apa yang melibatkan international ni besar-besar? Ada tadi ada sikit sukan yang dia pernah buat lah. Dan ada alang-alang kita dah bercakap pasal negara selatan pun ada ura-ura juga mereka nak bidding untuk menjadi tuan rumah. Cumanya ada isu sebab dia orang tempat yang kecil. Jadi ada pula cadangan menyatakan bahawa why not kita negara Malaysia bekerjasama dengan mereka jadi co-host sebagai co-host
okey, sebagai tuan rumah bersama kan. So Tak ada. ada syarat juga lah. Aku setuju juga kalau kita buat tuan rumah bersama, tak ada masalah cerita dia. Kan? Jadi mungkin ada beberapa venue dekat sana cerita dia. Kan? Tapi kebanyakan venue sebab negara dia kecil, tempat dia kecil, fasiliti dia kecil. Dia kata tak guna kita cerita dia. Kau bayangkan nak buat lari maraton dalam pulau kat selatan tu. Muat ke cerita dia? Maraton memerlukan 42 km. Takkan nak lari dalam bandar bang cerita dia. Jalan jam semua kena tutup 42 km. Kena buat kat luar bandar juga cerita dia. Kan? Ini aku cerita tentang realiti yang patut kita buat cerita dia. Aku nampak impak dia lah dari segi ekonomi lah cerita dia. Aku nampak impak dari segi ekonomi. Memang setiap sesuatu tu memang kita kena melabur cerita dia. Tak ada satu benda yang kita tak perlu melabur pun. Okeylah cerita dia. Nak jadi juara dalam bidang semiconductor pun kita kena melabur untuk membeli peralatan cerita dia. Contohnya kita peralatan semiconductor macam buat chip maker tu macam peralatan daripada ASML yang harga bilion tu cerita dia. Tak ada tu, tak boleh buka juga cerita dia. Sekarang ni Malaysia ni antara negara yang pertama, nombor 1 pembekal semiconductor kepada United States, US cerita dia. Antara itu nombor 1 dalam dunia cerita dia. Bukan dalam dunia, dalam dunia yang menghantar semiconductor ke US. Kau bayangkan betapa besar pengaruh kita. Biden, kita gunakan. Macam aku cakap tadi lah. Kita co-host, ini kita kerjasama dengan Huawei contoh dia. Sekarang ni kan Huawei bergaduh dengan US. Contoh dia. Kita bekerjasama dengan Huawei untuk total Huawei solution untuk 5G, untuk sukan Commonwealth. Kau bayangkan dia akan promote gila-gila Huawei kat sana sini. Betul. Dia mesti nak satu nama, betul tak? Huawei. Dia nak something yang menunjukkan bahawa dia orang bagus, itu dia. Itu satu contoh dia. Aku nampak dari segi macam itulah gitu dia. Kalau kita betul-betul kerjasama contoh dia. Kita kata kita jadi penganjur penyedia khidmat logistik utama kita. Kita deal dengan FedEx contoh dia. Contohlah kan. Kita boleh deal. That's why aku cakap the problem yang dia kata masa tak cukup 2 tahun sebagainya tu sebenarnya kalau pemalas bagi 8 tahun pun tak boleh settle cerita dia. Kalau jenis nak makan suap, tak masuk aku makan suap semua nak dibagi orang, tapi tak nak tu. Itu yang berlaku dekat Motek, Kementerian Pelancongan kita. Tak buat kerja. Daripada menteri sampai ke bawah. Sorry to say lah. Sorry aku terpaksa cakap macam tu. Tak? Kita tak bawa betul-betul. Kita ketumpukan daripada negeri China. Kita tumpukan pelancong dari sini. Sedangkan berapa banyak dia orang nak membelanja kat sini. Kita kena cari negara-negara yang punya value tinggi. Tapi bercakap pasal ni, sorry off topic sikit kan, sebab baru ni aku pergi ke dataran hari Ahad tu pergi. Konon je nak berbuka di dataran lah kan. Dia orang ajak jom lah kita semua pergi berbuka di dataran, lepas tu nanti kita pergi solat kat masjid semua kan, yang berdekatan. Okay. So aku pergi, masa tu kita pergi awal sebab nak pergi Bazar Ramadan Kampung Badu. Kan, pukul 3 lebih tu dah ada kat Kampung Badu, pergi Bazar Ramadan. Tak buka mana pun lagi Bazar Ramadan waktu tu. Ada beberapa gerai je yang baru buka waktu tu. So kita orang belilah mana-mana yang ada je lah, lebih kurang sikit kan. Alah seorang satu je pun kan. So lepas pada tu pergilah dataran. Pada kata ajak semualah. Pergi awal lah, takut nanti tak dapat tempat nak lepak kan. Tu kan. So aku pergi. Masa aku sampai tu lebih kurang dekat pukul 4 lebih kurang. So ada banyak tau bas-bas. Aku tengok bas apa dia banyak sangat dekat bantaran. Rupa-rupanya pelancong daripada China. Ramai bang. Tengah-tengah Rembang tu dia orang duduk berjalan, duduk ambil gambar semua. Ramai sungguh. Aku rasa masa sepanjang aku duduk daripada situ sampailah hujan turun dalam pukul 6.30, 6.45 macam tu kan. Memang ramai, beratus jugalah kan. Waktu tu aku tengok lah dia orang duduk lepak mingle around dekat dataran tu kan, ambil gambar semua benda kan. Memang Cina betul lah. Tapi ya kurus apa ada puasa aku itu. Ya, tapi macam cakap lah itulah. So ramai kan. Kita perlukan pelancong. Jadi macam aku cakap lah, bukanlah kata lah, tapi kalau kita tak buat kerja, memang kita tak dapat tarik pelancong. Okey, aku ceritakan kau. Apa bagusnya bila kita menganjurkan sukan Commonwealth? Dia bukan saja atlet yang datang, kena ingat. Penyokong-penyokong daripada negara-negara tu kan datang.
Of course. Contohlah pula ahli keluarga akan datang, cerita dia. Katalah, contoh ni cerita contoh. Benda tu kita buat kat Malaysia. Apa ni, atlet daripada Filipina akan kan, dia mesti keluarga dia akan datang juga sebab dekat. Indonesia, dia orang akan datang juga dekat. Yang mana dekat-dekat ni memang confirm datang. Tapi kalau peminat bola ni cerita dia orang akan sanggup datang. Betul. Untuk menyokong negara dia daripada negara lain. So, dia orang datang ni, adakah dia orang datang kosong je bang? Dia orang negara tak sponsor bang. Negara dia orang tak sponsor, dia orang kena keluar duit sendiri. Berapa banyak dia orang belanja, cerita dia. Jadi kita kena tengok yang itu. Kalau dia rasa seronok kali pertama dia datang, contoh itulah kali pertama dia datang Malaysia, atas Sungai Kus sampai Commonwealth. Kau agak-agak dia tak datang lagi ke cerita dia? Betul. Kau tengok kita ni. Aku ada follow beberapa influencer dalam YouTube punya influencer dalam dia ni. Dia orang datang ke Malaysia. Pelancong-pelancong ni datang ke Malaysia ni masa dulu subscriber dia baru berapa ratus saja. Berapa ratus subscriber je. Tapi bila dia datang Malaysia, kan dia dapat subscriber berjuta-juta pun ada. Cerita dia. Orang daripada yang aku ingat lagi, dia ni datang kosong. Masa dia datang baru, aku antara orang subscriber dia antara yang beberapa ratus lah. Ratus saja cerita dia. Nama dia Ken Abroad. Ken Abroad. Satu orang daripada Jerman. Dan dia round Malaysia. Dia sangkut masa PKP pun dekat Malaysia cerita dia. Dia terpaksa duduk sangkut sebagainya. Tapi yang bagusnya, dia pergi tempat-tempat yang orang tak pergi. Dia pergi Pulau Kapar, dia pergi tempat kampung-kampung, dia pergi Parit Jawa, Parit Jerman dekat area belah sana tu. Kata aku orang Jerman yang ni, Parit Jerman kampung aku lah, dia kata. Dia punya bangga. Tapi kau kena ingat, lepas tu dia travel pergi, habis tu dah dapat kata dia keluar, dia pergi Thailand, dia pergi banyak negara lah. Tapi setiap kali lepas tu dia balik Malaysia, dia akan buat konten balik Malaysia. Sebab dia rasa seronok. Dan tempat yang dia suka pergi adalah Kuantan gitu dia. Okey. Betul tak? Pesisir pantai Kuantan, sungai Kuantan tu yang benteng tu kan gitu dia. Dia suka lepak kat situ. Dia ada kedai favourite dia dekat situ. Kedai favourite makan dia. Dia pernah buat satu konten di mana dia sewa motor kapcai je. Dia tinggi, naik motor kapcai, round Malaysia. Singgah makan. Dia tengok apa benda pelik je, dia singgah dia buat. Kau bayangkan, itu jadi duta kepada negara kita dekat lain. Sebab ia akan menyebabkan orang lain rasa seronok datang. Kau bayangkan, orang-orang macam ini yang akan datang semasa Sukan Commonwealth, dia orang datang nak buat konten. Lepas tu, memanglah dia orang ni sikit je asal dia subscriber dia. Tapi bila sampai Malaysia jadi ramai subscriber dan ramai lagi orang akan tengok video dia orang akan bawa cerita tu. Dan selepas tu, berapa ramai pula lagi yang akan masuk kerana video-video dia orang ni. Betul. Atas bahasa-bahasa negara dia orang. Dia orang akan gunakan bukan saja bahasa Inggeris. Dia orang guna macam-macam bahasa cerita dia. Bahasa dia orang lah. Bahasa dia orang lah cerita dia. Buat konten gunakan lokal punya ni kan. Yes. Tapi kau kena ingat, memang dia dapat subscriber tu banyak kat Malaysia. Tapi kau kena ingat satu tendensi dipanggil orang punya mindset, psikologi kita. Bila kita tengok satu orang tu banyak subscriber dia, kita akan subscribe juga cerita dia. Dia punya konsep dia. Itu dia punya psycho dia lah. Dia psycho. Jadi cerita dia, walaupun kebanyakan konten-konten yang Mamat ni, pelancong-pelancong yang buat konten dekat Malaysia ni, kebanyakan dia punya subscriber asal dia orang Malaysia. Tapi disebabkan kerana orang tengok, banyak dia ni, orang negara lain pun akan klik cerita dia. Subscribe kan. Subscribe. Jadi kau bayangkan exposure kita dan kita akan dapat pelancong-pelancong. Aku lebih suka pelancong-pelancong yang high value dari negara-negara yang high value macam Europe sebagainya. Aku tak suka pelancong-pelancong daripada Bangladesh, Myanmar, Nepal. Itu bukan jadi pelancong, lalas jadi pekerja asing dekat Malaysia sudahnya. Kau faham tak maksud dia? Aku tak macam China tadi. Betul kau cakap ada pelancong ramai, tapi banyaknya akan jadi lalas jadi hilang di Malaysia cerita dia. Okey, aku tak nak yang pelancong-pelancong kualiti di negara. Cerita dia. Aku tak nak juga pelancong dari Afrika yang datang ke Malaysia buat scam lari balik ke negara dia cerita dia. Tak nak juga kita nak. That's why aku cakap aku lebih tumpukan kepada pelancong-pelancong daripada Europe. Betul. Supaya kita boleh tu generate. Yang Afrika tadi dari segi bisnes ya aku setuju cerita dia. Tapi kau bayang impak sosial dia, impak ekonomi dia. Tak, impak buruk tu kita memang tak boleh nak nafikan lah cerita dia. Kan? Sebab contoh setiap kali mana-mana penganjuran sukan di mana-mana tempat dalam dunia ni, industri yang paling untung sekali adalah industri pelacuran. Tak boleh nafikan. Ini realiti cerita dia. Tapi kita jangan tengok dekat sudut tu. Kita tengok sudut positif saja cerita dia. Kan? Berapa banyak dia orang berbelanja
Macam aku cakap tadi, yang atlet tu satu bahagian, kontingen dia satu bahagian. Tapi penyokong dia. Bayangkan, katalah satu atlet ada 4 penyokong dia datang. Berapa limpahan ekonomi yang kita akan dapat? Betul, kos kita tinggi. Betul-betul aku cakap. Kalau kita bekerjasama dengan Singapura pun, okey aku cerita kau. Memanglah orang akan pergi Singapura sebab banyak fasiliti yang bagus dekat sana sebagainya. Kita tak nafikan cerita dia. Tapi dia orang akan berbelanja banyak kat Malaysia sebab murah kat Malaysia. Dekat Singapura membunuh diri berbelanja. Kau faham tak? Tak, kita tu, kau bayang, okey, orang datang, dia pergi tengok venue dekat Singapura sebagainya. Tetapi dia pun duduk dekat Johor bang sebab boleh pergi cross Singapura naik bas saja cerita dia, naik train, naik apa yang ada komuter dia tu kan, cerita dia ada tu cerita dia. Kan? Jadi betul. Kau percaya tak aku cakap? Kalaulah benda tu berlaku, kata kita kerjasama dengan Singapura, orang tetap takkan duduk dekat Singapura sewa hotel tinggi, orang duduk sewa dekat Johor, KB juga. Betul. Jadi apa masalahnya? Okey, dia masuk pagi-pagi dia keluar daripada hotel, dia masuk Singapura. Dia pun makan ke buat sana dekat Singapura sebagainya. Tapi bila habis event, dia pun balik rumah dekat sini, dia pun duduk balik ke hotel sini. Lepas tu dia sekali-kali berbelanja di sini, cerita dia. Nampak tak? Betapa limpahan ekonomi tu. That's why aku cakap Singapura, aku tak risau kalau kita kerjasama dengan dia. Aku risau kalau kita kerjasama dengan Thailand. Sebab sana lagi murah. Kalau kita kerjasama dengan Singapura, aku tak kisah cerita dia. Takut sebab kan nak ke atas tu payah juga kan. Sebab yelah Thailand tu besar kan. Tak, contoh tadi kan, kita buat katalah kita buat venue bola dekat dekat JDT punya stadium tu kan. Aku tetap kata orang tetap akan duduk di Johor je, orang tak akan duduk kat Singapura. Orang Singapura pun akan sewa bilik ke dekat hotel kat Malaysia. Tengok event. Betul tak? Apa ni nak balik ke sana sebagai aku nampak that's why. Limpahan ekonomi tu dari segi itulah. Betul, kos dia penganjuran ni aku tak nafikan lah. Bilion dia cerita dia. Tapi kalau kita pandai promote, kalau kita pandai buat marketing, kerja-kerja yang buat marketing ni, sekarang ni, katalah kita kata kita setuju. Sekarang ni terus pergi. Kita setkan KPI. Betul. Kan? Kita masa ni lah apa? Kita hantar ada bangsa Motep kan, apa ni? Semua Pihak yang berkaitan kerjasama kan. Okey, aku bagi tahu satu lagi. Apa lagi yang akan memberi impak ekonomi kepada event macam ni? Syarikat keselamatan lah. Syarikat kawalan keselamatan. Dia akan upah bodyguard dia sebagainya daripada Malaysia macam tu dia. Syarikat-syarikat daripada Malaysia untuk mengawal dia orang punya fasiliti sebagainya. Kru dia orang. Nampak tak? Banyak orang nampak mungkin dari segi makanan dan sebagainya, tapi aku nampak benda-benda lain ni bang, cerita dia. Ya, aku nampak juga dari segi teknologi lah. Takkan dia orang nak bawa semua barang-barang daripada sana kan. Kan? That's why aku cakap tadi. Telefon, laptop kan, benda macam mungkin tu. Mungkin dia sewa je kat sini. Mungkin dia orang sewa. Dia akan sewa kat sini kan. So macam aku cakap tadi lah. Contoh Malaysia lah kali untung sekali kan. Contoh, kita kerjasama je contoh dengan penaja untuk telefon, facilities, Samsung. Kan? Penaja untuk telekomunikasi punya peralatan, Huawei. Aku jamin bang. Dia orang akan sanggup campur. Aku tak nampak dengan Apple. Apple mungkin dia tak nak menaja benda-benda macam ni. Tapi Samsung, as long as dia boleh bunuh market Apple, dia akan buat. Contoh kan? Contoh. Betul tak? Dia ada satu Apple Store yang besar dekat TRX punya building. Okay? TRX punya building kat KL tu. Tetapi stesen yang kau nak turun, stesen MRT yang kau nak turun tu, dipanggil stesen MRT Samsung. Apa namanya entah, aku lupa nama dia. Tapi kau bayangkan kau nak beli, katalah kau nak pergi untuk beli Apple, tapi kau kena singgah stesen Samsung. Kau nampak tak betapa kurang ajarnya Samsung dari segi, bukan maksudnya dari segi strategi bisnes dia. Tapi itulah, kalau katakan Samsung dengan Huawei bekerjasama untuk event tu, Apple pun jual juga bang. That's why aku cerita kat kau. Kalau pegawai yang menguruskan marketing ni pandai, contohnya bukan nak kata, panggil kat aku akan pergi jumpa manajemen Huawei, aku akan bagi tahu kat dia apa yang dia boleh buat untung gila-gila kat sini. Kat Huawei. Faham tak maksud aku? Betul. Dia kena buktikan Huawei nombor 1.
untuk peralatan telekomunikasi kan. Bukan Samsung, bukan Ericsson, bukan Nokia, gitu dia. Kau faham tak? Kebanyakan peralatan telekomunikasi ialah berasas kepada Ericsson dengan Nokia, betul tak? Gitu dia. Bayangkan Huawei pegang macam ni, gitu dia. Dia tunjukkan bahawa dia memang bagus. Dia boleh handle bottleneck yang paling tahap gila babi punya. That's why aku cakap orang yang nak pergi bincang, nak pergi deal tu, dia kena orang tu betul-betul ada semangat nak majukan negara. Bukan nak fikir berapa komisen dia dapat. Itu dia. That's why aku cakap, sebenarnya 2 tahun tu lebih daripada cukup. Setahun pun boleh lebih daripada cukup. Tapi hanya, kenapa jadi kata tak boleh lah sebagainya? Sebab bodoh. Aku terpaksa cakap benda straightforward dekat dalam video podcast ni. Sebab bodoh. Bodoh, tak buat apa lah itu dia. Kalau pandai, dia akan manipulate semua benda-benda tu. Dia akan cuba. Okey, dia akan cerita macam ni. Okey, kami sediakan facilities. Huawei kena pastikan equipment A, network A. Kita cabar dekat ni, bagi cabaran dekat telco. Apa ni? ISP. Okey, ISP mana bagus? Telekom. Kau boleh handle tak boleh handle? Cerita dia. Kalau kau tak boleh handle, kita bagi dekat time contoh dia. Time? Okey je cerita dia aku. Betul tak? Lepas tu, kita ingat landing kabel fiber optik yang dekat laut tu kan, kabel dasar laut tu kan. Sebab kita kata media sosial ni akan ramai orang guna, betul tak? Kata dia. Kita cakap lah jumpa dengan Facebook. Sebab Facebook ada kabel dia sendiri. Google ada kabel dia sendiri. Okey, aku tawarkan untuk sukan Commonwealth ni, kau saja ni, kita turun landing point kat sini, dekat Kuantan ke landing point dia. Okey. Penaja utama, kabel untuk media sosial. Trafik media sosial pergi sana. Google pergi ke, kau ingat apa? Meta ada beberapa lain. Itu belum lagi yang syarikat-syarikat lain. China pun ada kabel dia sendiri. Brilliant kau punya idea tu, Man. Brilliant kau punya idea tu. Tak. Betul. Jangan bodoh kita keluarkan duit kita 100%. Itu dia. Kita manipulate. That's why aku cakap. That's why pegawai yang pergi buat marketing ni kena pandai. Kena bijak. Gitu dia. Tapi kalau bodoh nak boleh kata apa lah. Gitu dia. You kena tawarkan something. Sebab kita kena bagi tahu. Okey. Kita contoh kita pergi jumpa Facebook. Facebook kena tahu trafik dekat Malaysia berapa. You sendiri tahu dia punya statistik. Berapa pengguna Facebook dekat Malaysia. Berapa akaun berapa akaun fake yang ada banyak dekat Malaysia ni. Berapa akaun fake aja tu dia. Okey. Jadi kau kena tahu betapa trafik dia. Berapa kau akan dapat exposure dan sebagainya. Berapa yang kau boleh generate dengan income. Turunlah landing ni daripada kau turun dekat Singapura. Turunlah landing dekat sini lagi laju kau punya. Bayangkan dekat Facebook, website Facebook dan sebagainya, dekat dalam kita buka Facebook contoh, dekat iklan bawah dia tulis itu Facebook sponsored saja kabel dasar laut untuk sukan Commonwealth. Oh gila kau, gempak satu dunia tengok. Deal. Facebook buka data center, buka dia punya cloud dia, server dekat sini, ataupun Google buka dia punya facility. Kita dia. Kita offer dengan syarikat teknologi. That's why kita cakap macam ni. Itu aku cakap tadi. Kita kena tunjukkan bahawa kita ni leading dalam dunia IT. Jadi macam aku cakap tadi, kita bagi tahu kita punya strategi ialah kita nak buat live stream, high powered live stream serentak di semua venue pada hari pembukaan. Jadi kita tanya siapa yang berani buat, kata dia. Mari. Aku akan letak kau punya iklan besar-besar, kita tak ada hal ni. Tapi kau tanyalah benda-benda ni. Oi, kau ingat apa? Dia orang pun nak juga. Jumpa Elon Musk. Kita nak semua tempat ni mesti semua apa ni? High stream punya apa ni? Starlink tu. Kita akan buat. Starlink menaja Commonwealth. Gila apa tak gila ni? Cerita dia. Kan. That's why aku cakap tukang marketing tu kena pandai. Tesla official car for Commonwealth. Yes. Oi, gila boh. Tak, sekarang ni Tesla bersaing dengan BYD. Kau faham tak? Tesla bersaing dengan BYD. Cakap Tesla, dia macam ni, strategi dia macam ni tau. Katalah aku dibagi oleh tanggungjawab oleh kerajaan. Aku akan jumpa Elon Musk sama dia. Aku akan cakap, okay, kau nak tak jadi penaja utama untuk sukan Commonwealth? Kereta penaja utama dia. Tesla. Kalau kau tak nak bagi, aku bagi company lain. Kita tawar macam tu kan. Dia kata, okay. Kau fikir dulu. Sementara tu aku pergi BYD. Aku pergi company BYD, aku cakap kat dia, okey, aku undang macam ni. Kau ni tak? Aku dah offer dekat Elon Musk. Kawan nak bersaing bos, cerita dia.
Sponsor bos itu dia. Tak pun deal dengan Toyota. Dia ada kereta hidrogen. Jom kita the first pengangkutan guna kereta hidrogen. Hidrogen kah? Untuk sukan Commonwealth. Gila gempak kau. Enjin hidrogen tu dah ni ke? Dah dikomersialkan ke? Dah. Dia baru dah prototype dah ada, tapi dia dah start buat lah, tapi tak banyak lah cerita dia. Tapi dalam masa 2 tahun dia boleh siapkan lah 800 biji kereta, 1000 biji kereta, tak ada masalah. Kau faham tak? Pasal dia nak dapat promotion, dia akan kata kita dapat deal dengan dia. Sekarang dia dah buat iklan dah dekat dalam tu. Sukan Commonwealth di Malaysia ditaja sepenuhnya oleh Special car and hydrogen powered car. Oh gila tak gila je. Aku cakap macam betul tadi. Itu tak. Janganlah pergi jumpa dengan syarikat macam apa ni? Spanco ke yang kat Malaysia ni ada kes yang baru ni supply dengan tu kerajaan dan sebagainya untuk kereta tu. Bodoh cerita dia. Sebab tak ada mana, tak ada value cerita dia. Kau ambil yang international branding cerita dia. Dia orang nak nama bang cerita dia. Bayangkan kalau jumpa Elon Musk, dialah taja Starlink, dialah taja Tesla. Pandai kau. Contohnya. Tapi kalau bergantunglah siapa bid pada harga tinggi lah cerita dia. Lepas itu contoh. Apa lagi yang kita ada? Benda-benda yang berkaitan lagi. Ada banyak lagi cerita dia. Betul. Official ni kita boleh buat banyak. Dia ada jamin banyak lah cerita dia. Banyak company. Yalah biasa logistik kita transportation kan, flight kan contoh. Ada satu benda lagi. Asia boleh jadi penaja rasmi untuk penerbangan. Ya, ada satu lagi aku lupa nak cerita. Selama ni setiap kali kita tengok sukan-sukan ni, kita tak dapat tahu apa kamera dia orang pakai. Kamera broadcasting. Yes. Betul. Dulu pernah ada dulu. Tak silap aku dulu ada Canon ni. Tak silap aku. Katalah kita pergi jumpa syarikat-syarikat ni, okey, kau yang supply broadcasting punya facilities. Jadi dia punya ni. Penaja dia. Ada orang nak tunjuk Olympus ke Canon ke. Apa brand lah cerita dia. Hasselblad ke cerita dia. Kan? Cerita dia. Dia orang akan kata wow. Dapat peluang. Jadi dia first time orang tengok kamera dipakai kamera apa gitu dia. Betul. Yang kamera yang besar tu lah, bukan yang kamera kecil. Itu kamera kecil mungkin Canon, kamera besar yang ambil gambar dan sebagainya tu. First time kita buat di belakang tabir cerita dia tadi. Kita taja macam apa cakap tadi lah. Okey, contohnya minyak. Mungkin kita boleh taja kita bawa Petronas lah cerita dia. Kita nak naikkan nama Petronas kita tak cerita dia. Apalah. Tapi yang lain-lain ni kita bagi dekat yang benda-benda lain cerita dia. Official ni cerita dia. Banyak bang cerita dia. Banyak. Apa lagi contoh dia? Sistem security apa tagging cerita dia untuk apa serta sebagainya tu. Kan? Dia punya GPS locator ke apa. Kita deal dengan the big player dalam dunia ni cerita dia. Okey, kau tanya bahagian. Tak apa, keluar. Dia akan pop up di sini iklan dia. Dia orang akan taja billboard kat Malaysia sebab contoh dia akan lalu kat mana-mana tempat cerita dia. Betul. Tapi yang penting kau bayangkan dalam masa 2 tahun ni berapa banyak negara dah tahu tentang Malaysia. Sebelum Sukan Commonwealth dan selepas Sukan Commonwealth untuk nama baik lah. Itu yang kita gila. Kita awal tadi lah. Puas dia memang gila lah cerita dia. Memang gila. Tapi nak buat macam mana? Biasalah. Kan, kau selagi kau tak pecahkan sagu, mana kau dah dapat duitnya? Betul. Selagi kau tak rompak bank, macam mana kau nak dapat hasil dia? Wah, iya, tu lebih bahasa baru cerita dia. Kan, cerita dia. Betul. Everything is investment lah. Tapi macam aku cakap tadi ya, katalah kita jadi the first technology based Sukan Commonwealth. Live stream. Faham tak maksud dia? Kita okey. Kau kena tahu tak? Apa ni sport punya broadcaster dalam dunia ni, contohnya macam
ESPN. Ah. Kau ingat dia tak nak ambil bayar apa yuran untuk dapat exclusive right cerita dia? Betul tak? Dia sanggup bayar mahal cerita dia. Banyak aku cakap kau. Jadi macam aku cakap tadi lah. Bayangkan Malaysia ni menganjurkan sukan Commonwealth the first ever blockchain based dan teknologi based sukan sport. Oh gila bawah cerita dia. Tapi kalau rasa nak cepat lagi senang nak dapat tu, letak deal je dengan bwin.com. Itu syarikat judi lah cerita dia. Tak adalah, bukan nak suruh itu, tapi tak itu cerita dia. Memang kita tak boleh. Dekat Malaysia judi, rokok, arak sebagainya tak boleh cerita dia. Tapi kita boleh dapat penaja-penaja lain. Macam kita cakap tadi lah. Kan? Kereta dah tentu. Kita bukan nak jatuhkan Proton, tak. Proton jalan juga cerita dia. Seiring. Kan? Tapi kita buat deal dengan Tesla contoh dia. Macam dengan BYD. Bila bercakap pasal sponsorship syarikat-syarikat yang diharamkan tu kan, contoh kan, syarikat rokok kan. Dulu kalau kita tengok zaman-zaman syarikat rokok tu boleh buat iklan dekat TV semua kan. Peter Stuyvesant, Dunhill. Kan yang paling aku nampak paling gempak sekali waktu tu Dunhill lah. Paling banyak menaja sukan-sukan Malaysia kan. Especially takraw kan, dia order taja benda tu semua kan. So waktu tu meriah. Orang kata event sukan kat Malaysia ni cukup meriah ditaja oleh syarikat-syarikat rokok ni kan. So waktu tu jugalah syarikat-syarikat tajaan yang menaja ni menaikkan sukan Malaysia tau, menaikkan imej sukan Malaysia banyak event-event yang dibuat kan berdasarkan tajaan ni. Memang tajaan dia orang memang ratus juta lah kan. Cerita dia macam ni bang, cerita dia macam ni. Aku bukan nak kata lah, kerajaan dulu bijak. Dia kalau boleh jangan leverage pakai duit sendiri, pakai duit penajaan. Betul. Dia cerita dia macam ni lah. Kau nak kahwin, contohlah kau nak kahwin, kau buat pakai duit kau sendiri. Berbanding ada orang nak sponsor kau. Baik pakai duit sponsor cerita dia. Betul. Atau kebanyakan hati-hati sekarang kahwin sponsor. Jadi cerita dia, itu contohlah aku ceritakan kau. Contoh kan, dulu kan kita ada Akademi Milo untuk sukan bola. Yes. Jadi itu ni dia akan pergi ke sekolah-sekolah. Dia mencari bakat-bakat cerita dia. Dia sponsor van Milo sebagainya. Jadi kat sekolah kita buat event apa-apa pun, contohlah cerita dia. Dan isu boycott ni aku malas nak cerita lah cerita dia. Tapi kita bayangkan kalau kita deal dengan big player ni. Tapi masalahnya orang Malaysia ni terlalu sensitif dengan benda pelik-pelik. Yang kan boycott lah itu jadi susah. Jadi cerita dia. Itu satu menyebabkan kita punya pelabur banyak lari cerita dia. Betul lah. Why don't kita tarik balik pelabur ni? Kita ni jadikan satu negara yang mana kita kita rasa seronok bekerjasama dengan pelabur cerita dia. Betul. Jadi kalau contoh macam aku cakap tadi lah, sukan dulu kan. Kita punya sukan dulu naik pasal itulah pelaburan banyak cerita dia. Orang banyak menaja. Kan dengan event, dengan meeting. Nanti kau balik. Sekejap. Contoh kan, macam penajaan yang ada kan cerita dia. Kan? Penajaan ada yang masa dulu tu kan, memang menarik cerita dia. Kan? Okey. Ada telefon nak masuk. Okey, tak apa. Tapi macam aku cakap lah, penajaan. Biasalah kita punya podcast ni memang banyak. Itu cabaran dia. Jadi tak ada hal lah. Kita bukannya jenis sorry. podcast static macam orang lain. Kita punya podcast ni open podcast. Kan? Gangguan-gangguan biasa tu standard. Itu real life. Kita tak ada edit pun. Dalam video podcast kita memang tak pernah edit kita. Okey, jadi macam aku cakap lah. Macam aku cakap. Dulu kita lebih pada benda-benda macam tu. Kita dapat peluang gitu. Kita bagi peluang penaja-penaja ni untuk buat something dengan diorang. Kan? Tapi macam aku cakap, kita kena buat balik benda cara macam tu. That's why, macam aku cakap lah tadi. 2 tahun kalau dia bagi katanya tak mampu untuk mengejar buat marketing sebagainya, pada aku lemah lah gitu dia. Cak ayam lah kau gitu dia. Memang kau KPI kau patut dipecat gitu dia. Pegawai yang patut buat marketing tapi katanya 2 tahun tak cukup lah bos, dia kata. Patut pecat dia. KPI tak achieve. Okay. Sorry bang, wife call, sekolah call. Anak kena ciri baik kat sekolah. Itu biasa. Okey. Kita tamatkan video kita setakat ni untuk kita dah ada, sebenarnya kita dah 1 jam lebih lah ni cerita dia. Okey, tak sangka 1 jam lebih. Isu ni, aku rasa isu ni, tapi itu pandangan aku. Mungkin ada pandangan-pandangan berbeza mengatakan patutlah ajukan. Okey, kita terima. Tapi
aku dah Siapa tak setuju boleh jadi tetamu kita boleh bincangkan lagi sekali, tak ada masalah. Macam aku cakap, aku punya pandangan ialah simple, kita dia. Why don't kita leverage kan kita punya event ni, bukan Commonwealth ni, kepada apa ni, penaja-penaja gitu. Yes. Betul. Gitu dia. Betul. Kenapa kita nak pakai duit kita? Bagi kat penaja-penaja handle gitu dia. Aku cakap lah, penaja-penaja ni banyak penaja. Jangan kita fikir penaja lokal. Betul lah, kita nak naikkan nama produk lokal. Tapi pada masa sekarang ni tak apa. Produk lokal tu jadi sampingan. Orang nampak sekelimbas dia dekat dalam mana-mana pun event. Okey lah, cukup lah itu dia. Tapi kita nak... Apalah, jadi co-sponsor. Tak ada masalah pun. Ya, betul. Okey lah. Okey, kat ni kita punya event. Kita punya event pula. Kita punya podcast bertajuk Wajarkah Malaysia mengendalikan Sukan Commonwealth 2026? Tapi aku rasa kalau boleh buat vibe dia lain tu, cerita dia. Berbanding dulu. InsyaAllah. Okay, minta maaf juga tadi gangguan sebentar tadi, biasalah. Ada gangguan itulah sikit. Iklan, kita panggil. Iklan. Penaja utama tu, cerita dia. Itu penaja utama iklan dia. Okey, Assalamualaikum. Kepada siapa nak kutuk, kepada siapa nak komen, kepada siapa nak tak puas hati ke apa ke sebagainya, dan juga kepada siapa nak jadi tetamu untuk event-event itu, untuk podcast-podcast lain, just contact kita, PM kita sebagainya. Atau InsyaAllah. Kita dalam masa terdekat ni, insyaAllah kita minta maaf bang, ganggu sekejap. Okey, insyaAllah dalam masa terdekat juga, ini pun iklan juga ni, sampingan. Kita akan bawa seorang lagi Bunga ke dalam kita punya episod kita yang akan podcast kita ni. Kita akan membincangkan satu tajuk yang juga menarik, kan, insyaAllah. So tunggukan kemunculan beliau, somebody juga yang kita akan bawa dalam masa dekat, insyaAllah. Ya. Dan kita dia pada itu semua tolong like, subscribe dan share, gitu dia. Kan? Dan nak kecam tu kami itu baguslah, tolong kecam. Kan, kami punya podcast. Sebab lagi banyak orang kecam, lagi banyak track kami punya exposure lah daripada tu, gitu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.